Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 5 Brilliant? Untuk hari ini, PDPR kita kali ini, murid-murid harus melakukan kerja menggunakan buku modul aktiviti interaktif PBD, buku B. Jika anda ada buku B tersebut, selak muka surat 37, ujian akhir sesi akademik. Okey, untuk muka surat tersebut, anda kena lakukan dengan menjawab bahagian A. Jadi untuk bahagian A ni, ada soalan daripada soalan 1 hinggalah kepada soalan 13. Jadi untuk hari ini, murid-murid tahun 5 perlu menjawab soalan 1 hingga soalan 13 buku B. Jika ada di antara kamu yang tidak membawa balik buku B tersebut, tinggalkan buku tersebut di kelas, tidak mengapa. Kerana pada video ini, cikgu telah pun paparkan soalan 1 hingga 15. Jadi kamu boleh rujuk pada gambar dalam YouTube ini dan kamu salin jalan kerja pada kertas. Okey? Jadi kita akan bincangkan satu demi satu soalan tersebut. Mari kita lihat dahulu soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama berkaitan dengan nisbah. Ini adalah satu tajuk yang paling mudah, tetapi kamu harus baca dengan berhati-hati. Okey, nisbah bilangan guli hitam. Okey, yang pertama kamu kena cari bilangan guli hitam. Kemudian kamu bandingkan kepada jumlah bilangan guli. Jumlah bilangan guli. Jadi bila ada perkataan jumlah, maksudnya operasinya adalah operasi tambah. So nisbah guli hitam kepada jumlah bilangan guli. Jumlah maksudnya guli putih ditambah dengan guli hitam. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan kedua ni memerlukan kamu mengukur menggunakan protractor. Jadi jika ada di antara kamu tidak membawa buku B ke rumah, jadi mungkin anda tidak boleh dapat menjawab soalan nombor 2. Tapi bagi sesiapa yang ada buku B di rumah, anda gunakan protractor untuk mengukur sudut kedalaman. Okey, mudah saja. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni nombor perdana dari 10 hingga 20. Okey. Telah pun diberi dua jawapan, iaitu 11 dengan 19. Jadi kamu hanya perlu mencari dua lagi nombor perdana, mestilah di antara 10 hingga 20. Tak boleh kurang daripada 10, tak boleh lebih daripada 20. Cikgu telah pun mengajar kamu tentang nombor perdana. Sangat senang. Katalah kamu fikir 8. Adakah 8 itu nombor perdana? Kamu hanya perlu fikir kalau ada sifir, contohnya 2 kali 4 bersamaan dengan 8. Jadi maksudnya nombor 8 tu boleh dibahagi dengan nombor lain. Jadi 8 itu bukanlah nombor perdana. Bagaimana pula dengan 9? Walaupun 9 tu nombor ganjil, tetapi ada sifir 3 kali 3. Maksudnya nombor 9 itu boleh dibahagi dengan 3. Jadi nombor 9 itu juga bukan nombor perdana. Jadi untuk mencari nombor perdana, nombor-nombor genap memang bukan nombor perdana. Nombor ganjil saja nombor perdana, tetapi mesti cari di antara nombor ganjil tersebut yang mana yang tidak boleh dibahagi dengan nombor selain daripada nombor tu saja, nombor sendiri saja, itulah dia nombor perdana. Kemudian kita lihat kepada soalan yang keempat, iaitu peratusan. Jadi untuk soalan yang keempat, peratusan ni mudah saja. Cikgu telah pun ajar kamu formula 100.
Jadi apa yang patut kamu lakukan ialah kamu tukar 1/5 kepada pecahan per 100. Jadi kamu gabungkan 3 dengan kamu tukarkan pecahan tersebut kepada pecahan per 100. Ingat formula 100 cikgu dah ajar 10, 10, 25, 52, 25, 4. Kemudian kita pergi ke soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 5 ni, dia berkaitan dengan darab. So, darab sangat mudah berbanding tambah dan tolak pecahan. Darab maksudnya kamu hanya mendarab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut dan pemudahkan jika perlu. Tetapi apabila soalan pecahan ini melibatkan nombor bercampur, apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu menukarkan dahulu nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi kamu mesti ingat kamu dah belajar masa darjah 4, untuk menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, kamu mesti mendarab dan menambah. Okey? Mendarab maksudnya mendarab penyebut dengan nombor bulat dan kemudian menambah dengan pengangka. Kalau kamu lupa, kamu boleh rujuk kepada buku. Okey, kita pergi ke soalan nombor 6. Soalan nombor 6, hitungkan hasil darab bagi dua nilai digit yang bergaris. Okey, kalau kamu lihat pada video ni, cikgu kata cari dahulu nilai digit. Nilai digit mana yang kamu nak cari? Iaitu nilai digit 8 dan nilai digit 8. Dua nilai digit 8 tu mempunyai nilai yang berbeza. Jadi kamu cari dahulu nilai digit 8 yang satu tu yang berada di tempat puluh dan cari juga nilai digit 8 yang berada di tempat ribu, kemudian kamu darabkan kedua-dua nilai digit tersebut. Pastikan ada jalan kerja untuk kesemua soalan yang dijawab. Kerana tanpa jalan kerja kamu tak akan dapat markah. Kita terus kepada soalan nombor 7. Okey, untuk soalan nombor 7 ni, kita perlu mencari jarak mengepuk dan jarak mencacang dari rumah Patricia ke rumah Rahimah. Jadi mudah saja. Kalau kamu tengok pada video ni, cikgu nyatakan jarak mengepuk tu maksudnya bergerak ke kanan, manakala jarak mencacang bergerak ke atas daripada rumah Patricia. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 8. Untuk soalan nombor 8 ni, iaitu 9 hari 10 jam tolak 5/6 hari. Jawapan diberikan berapa hari, berapa jam. Jadi untuk soalan seperti ini, kamu lihat yang pecahan atau perpuluhan itu perlu ditukarkan menjadi nilai berapa hari, berapa jam. Jadi untuk soalan nombor 8 ni, kamu dapat lihat diberi pecahan. So, itu yang perlu ditukar. Bermaksud 5/6 hari itu, kamu perlu tukar kepada berapa hari, berapa jam. Bila kamu lihat pecahan tersebut bukan nombor bercampur, iaitu 5/6, jadi terus kamu tahu pecahan tersebut ialah sifar hari, berapa jam. Jadi untuk mencari berapa jam, kamu perlu darab dengan 24. Maksudnya 5/6 kamu perlu darab dengan 24. Bila kamu sudah pun menukar pecahan tersebut kepada nilai berapa hari, berapa jam, barulah kamu boleh melakukan operasi tolak dengan betul. Seterusnya, kita pergi ke soalan nombor 9. Untuk soalan nombor 9, kalau kamu lihat soalan tersebut, kalau kamu tengok pun kamu dah tahu akan ada dua operasi, iaitu operasi tolak dan operasi tambah. Jadi untuk soalan nombor 9, kamu perlu menukarkan dahulu apa-apa nombor perpuluhan ataupun nombor bulat supaya seragam. Jadi maksudnya, dua nombor yang cikgu gariskan merah tersebut perlu ditukar kepada nombor perpuluhan dengan 3 tempat perpuluhan. Apa itu nombor perpuluhan dengan 3 tempat perpuluhan? Maksudnya selepas titik perpuluhan ada 3 nombor. Ada 3 angka. Iaitu 6.439.
yang nombor yang tak bergaris tersebut adalah nombor perpuluhan dengan 3 tempat perpuluhan. Jadi kamu tukarkan 27.8 menjadi 3 tempat perpuluhan dengan menambahkan sifar, dan untuk 15 pula, kamu tukarkan menjadi nombor perpuluhan, letakkan titik dan tambahkan 3 sifar selepas titik. Jadi nombor tersebut menjadi nombor 3 tempat perpuluhan. Apabila kamu sudah seragamkan semua nombor, barulah kamu boleh melakukan dua operasi, iaitu operasi tolak dan kemudian operasi tambah. Untuk soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 10, kalau kamu lihat, operasinya ialah liter. Soalannya ialah 13 1/2 liter tolak 1.98 liter. Jadi kalau kamu bandingkan antara kedua-dua nombor tersebut, adalah lebih mudah untuk menolak jika kita menukarkan nombor bercampur liter itu kepada nombor perpuluhan. Jadi bagaimana hendak menukarkan pecahan 1/2 kepada kepada nombor perpuluhan? Pertamanya, kamu kena tukar pecahan per 10 dahulu. Tukarkan pecahan 1/2 itu kepada pecahan per 10 dan kemudian kamu lompat ke kiri mengikut nilai sifar. Jadi jadilah nombor 13 1/2 itu kepada nombor perpuluhan. Apabila kamu berjaya menukarkan 13 1/2 liter itu kepada nombor perpuluhan, barulah kamu melakukan operasi tolak. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey, untuk soalan nombor 11, operasi bahagi lawannya ialah darab. Jadi bagaimana nak mencari nilai M? Mudah saja, kamu hanya perlu mendarab. Maksudnya 3,600 kamu darabkan dengan 36, kamu dapat jawapan nilai M. Kalau soalan yang dinyatakan berkaitan darab, jadi lawannya kamu perlu mencari nilai M dalam operasi bahagi. Tapi kali ini operasinya bahagi, so kamu mencari nilai M dengan menggunakan operasi darab. Okey. Kemudian soalan nombor 12. Untuk soalan nombor 12, dinyatakan Kamariah membeli 8 meter kain. Dia membayar RM100 kepada pekedai dan dipulangkan RM21.60. Jadi dalam soalan ini pun sudah tidak dinyatakan berapa nilai harga 8 meter kain. Dia hanya menyatakan Kamariah bagi 100, pekedai pulangkan RM21.60. Berapakah harga 1 meter kain? Jadi perkara pertama yang kamu perlu lakukan ialah mencari dahulu harga 8 meter kain. Sebab tak dinyatakan dalam soalan. Bila kamu dah jumpa harga 8 meter kain, barulah kamu bahagi 8. Kenapa kena bahagi 8? Sebab kamu nak cari harga 1 meter, bukan harga 8 meter. Okey, Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 13. Untuk soalan nombor 13, ini adalah soalan luas. Jadi kalau kamu nampak permukaan kad itu, ada yang berlorek dan ada yang tidak berlorek. Jadi cikgu sudah pun ajar, untuk luas berlorek, kamu kena cari luas keseluruhan tolak luas putih. Luas keseluruhan tolak luas putih, kamu akan jumpa jawapan luas berlorek. Jadi apa itu luas keseluruhan? Luas keseluruhan ialah luas segi empat sama itu. Jadi ingat formula luas segi empat sama, panjang darab lebar. Tolakkan dengan luas segitiga. Luas segitiga cikgu dah ajar, formulanya T2. Tapak darab tinggi bahagi 2, 2. So itu formula yang cikgu nak kamu ingat. T2. Tapak darab tinggi bahagi 2. Jadi senang saja, cari dulu luas segi empat sama, cari dulu luas segitiga, kemudian kamu tolakkan. Itu saja untuk hari ini. Jadi untuk hari yang berikutnya kita akan buat bahagian B. Jadi kamu tak perlu buat bahagian B, hanya buat bahagian A saja untuk hari ini selepas kamu nonton video ini. Okey, bye-bye.